Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bersatu di dalam doa. 我们听到之前，我们先同心祷告。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang ke bait-Mu ya Tuhan, untuk sama-sama memuji, menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tenangkan hati pikiran kami agar kami boleh benar-benar fokus mendengarkan isi hati Tuhan. Bapa, pakailah kedua hamba-Mu yang akan menerjemahkan dan juga yang akan bacakan khotbah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati agar kami boleh Tuhan yang pakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkatalah kepada kami, berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mohon Tuhan mendengar doa hamba. 今天我们要思想一个话题，就是求主垂听仆人的祷告。 Landasan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasalnya yang pertama ayat yang ke-11. 今天的经文取自尼希米记1章11节。 Saya akan membacakannya bagi kita dan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文读，然后才用中文读。 Nehemia pasal 1 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. 尼希米记1章11节。 主啊，求你侧耳听你仆人祈祷，和喜爱敬畏你民众仆人祈祷，使你仆人今日亨通，在这人面前蒙恩。那时我是做王九正的。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 但愿我们每个人都能听到并且行道。我们每个听到并且行道的人都是有福的人。 Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, pernah tidak kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya itu tergantung pada keputusan satu orang saja? 弟兄姐妹们，我要问你们一个问题：你们曾经经历过吗？你们已经尽力而为了，但是决定却落在一个人的手上。 Contohnya saja waktu mau wawancara kerja. 比如说，当你们要面试的时候， atau waktu seorang mahasiswa mau minta tanda tangan dosen pembimbingnya untuk skripsinya. 或者一位大学生想要请他的指导师在他的论文上签字。 Kedua momen ini pasti membuat kita merasa deg-degan sekali, bukan? 这种情况，我们的心里一定会七上八下， Seolah-olah nasib kita itu berada di tangan mereka. 就好像我们的命运就在他们的手中。 Nah, di saat-saat ketika genting seperti itu terjadi, sebelum kita masuk ruangan, 就在这样关键的时刻，当我们进入那个屋子里面之前， biasanya kita langsung refleks untuk langsung berdoa kepada Tuhan. 我们就会下意识的对上帝祷告。 Doanya pendek saja, tapi dari hati yang paling dalam. 可能是非常简短的一句祷告，但是发自我们内心的祷告。 Mungkin kita berkata seperti ini, kita berdoa, kita bilang, Tuhan tolong saya buat hati bapak atau ibu itu baik sama saya, biar urusan saya lancar hari ini. 可能我们的祷告是说，主啊，求你帮助我，让那位先生或者女士对我有好感，让一切都能够顺利。 Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? 我们的生活当中是否常常发生这样的事呢？ Nah Bapak Ibu Saudara, ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang ada di perjanjian lama. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们要从一名旧约的人物学习。 Seorang yang pernah merasakan ketegangan seperti yang dirasakan oleh orang-orang ketika mau wawancara ataupun mendapat tanda tangan. 就好像刚才要面试要签名的人一样，他也经历过那种紧张的感觉。 Orang ini adalah Nehemia.
那个人就是尼西米。 Bapak Ibu Saudara, Nehemia ini bukanlah orang yang sembarangan. 这位尼西米呢，不是一位普通的人， Dia adalah seorang pelayan pribadi Raja Artasastra, raja yang paling berkuasa pada saat itu. 他是波斯帝国王最强大、最有权势国王的贴身随从。 Bapak Ibu Saudara, kalau mau dibilang pekerjaannya itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat beresiko. 而他的工作是非常有大的风险的一个工作。 Kalau dia datang ke hadapan raja dengan wajah sedih, maka nyawanya itu bisa hilang dalam sekejap. 如果他到王的面前带着忧愁的脸，他就可能丧失了他自己的生命。 Itu yang dipikirkan oleh Nehemia ketika dia memikirkan kampung halamannya yang saat itu sedang hancur. 当时他的家乡正在面临毁灭，尼西米就感受到了那种忧伤的感觉。 Ketika ia mendengar bahwa bangsanya sedang hancur, ia tidak langsung bertindak atau melakukan hal-hal yang besar. 当他听到他的国家、他的家乡被毁灭的时候，他没有立刻采取行动。 Ia justru memulai dengan satu hal yang sederhana tapi sangat penting, 他以最简单、最重要的一个步骤开始， yaitu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhannya. 就是对上帝诚心的祷告。 Setelah berhari-hari dia berdoa, berpuasa, sekaranglah waktunya ia harus menghadap rajanya. 当他禁食祷告了好几天，就到那个关键时刻，他要到朝见国王的面前。 Bapak Ibu Saudara, ini adalah momen penentuan tersebut. 这就是那个关键的时刻， Nasib bangsanya dan nyawanya sendiri jadi taruhan. 他的筹码就是他自己的命运，还有他国民的命运。 Jadi tepat sebelum melangkah masuk bertemu raja, Nehemia menaikkan satu doa terakhir yang sangat penting yang barusan tadi kita bacakan. 当他朝见国王之前，他就说了一个祷告，就是刚才我们所读的经文。 Melalui Nehemia dan melalui nats ini kita akan belajar yang pertama, 通过刚才的经文，通过尼西米的榜样，我们将要学习两个功课。 yaitu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. 第一个就是向上帝祷告求帮助。 Mari kita melihat apa yang Nehemia lakukan. 我们来看尼西米到底做了什么。 Begitu dengar kabar dari saudaranya bahwa tembok Yerusalem hancur, 当他从他的弟兄那边得知了耶路撒冷城被毁坏的时候， hatinya langsung sedih. 他的心里非常的忧伤。 Tapi mari kita perhatikan, 但是，请我们注意看， dia tidak langsung menyusun rencana ataupun lobby-lobby politik pada saat itu. 他没有急着的去定一个计划，或者没有去寻找政治的一个联盟。 Reaksi pertamanya adalah berdoa. 他第一个反应就是祷告。 Dia menangis, dia berkabung, lalu dengan tekun ia berpuasa dan terus berdoa kepada Tuhan. 他哭泣，他哀悼，然后很勤奋的对上帝祷告。 Ini adalah bukti bahwa hatinya itu benar-benar untuk Tuhan. 这证明了他的心里是真正向着上帝的。 Bagi Nehemia, urusan dengan Tuhan harus selalu jadi yang paling pertama. 对尼西米而言，与上帝的关系是首要的。 Kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, kita melihat bahwa doanya itu sangat indah. 如果我们注意看尼西米第一章，我们可以看到他的祷告是很美好的。 Dia mengaku dosa bangsanya di hadapan Tuhan, tapi dia juga memegang janji Tuhan itu. 他为他的百姓承认了他们的罪，但是他也紧握住上帝的应许。 Seolah-olah Nehemia berkata, Tuhan, kami memang sering salah, tapi Engkau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami. 就好像他正在说：“主啊，我们的确常常犯错，但你曾经应许不撇弃我们。” Maka saat Nehemia berseru memohon keberhasilan, 所以当尼西米求成功的时候， ini bukanlah sebuah kesuksesan biasa saja. 这不是一个普通的成功， Dia memohon agar Tuhan itu turut campur tangan. 他是要求上帝亲自的介入， Agar Tuhan itu yang melunakkan hati raja sehingga
rencananya pun diizinkan. 好让上帝可以软化国王的心，好让他的计划可以顺利的进行。 Bapak Ibu Saudara, permintaan Nehemia itu bukanlah tidak ada dasarnya. 尼希米的祈求不是没有根基的， Dia punya sebuah dasar yaitu firman Tuhan. 他有一个根基，就是上帝的话语。 Seperti yang tertulis janji di kitab Mazmur pasal 1 ayat kedua, di sana kalau kita melihat bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan dibuat berhasil. 正如诗篇1章3节说，他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。 Nehemia percaya dan dia mendoakannya. 尼希米深深相信这段上帝的话，他也凭着这个根基向上帝祷告。 Dan dari sini kita bisa melihat bahwa karakter Nehemia itu adalah seorang yang rendah hati. 从这里我们可以看到他的品格，他是一个谦卑的人， Sadar bahwa semuanya itu bergantung pada kuasanya Tuhan. 他深知一切都取决于上帝的全能， Dan hatinya itu begitu peduli pada pekerjaan Tuhan dan juga nasib sesamanya di Yerusalem. 他的内心也非常关心上帝的事工，并且他的百姓。 Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya gitu ya. 亲爱的弟兄姐妹，我要问你们， Kita semua pasti tahu rasanya bagaimana kalau di Medan itu tiba-tiba listriknya mati. 你们全部都知道，当在你们在棉兰的时候，突然停电的时候是什么感觉？ Apalagi kalau pas lagi hujan, petir besar, angin badai menerpa gitu ya. 尤其是刮风下大雨的时候，那种感觉， Apa yang kita rasakan? 我们感觉如何呢？ Bayangkan kita lagi kumpul sama keluarga, tiba-tiba jeklek mati lampunya. 你们想象一下，我们正在和家人团聚，突然砰一声没电了， Seolah-olah rencana kita mungkin di malam hari itu langsung buyar, hilang, udah tidak bisa melihat apa-apa karena gelap gitu ya. 可能我们当晚的计划全都泡汤了，因为太暗了，什么都看不到。 Lalu apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa duduk dan menunggu. 然后我们能做什么呢？我们只能静静坐着等。 Kita bukan ahlinya. 我们不是专家， Kita tidak punya kemampuan untuk memperbaiki mungkin trafo yang meledak. 我们没有能力去修改那个爆炸的电线杆， Atau tiang listrik yang rusak. 或者已经断掉的电线。 Kita hanya berharap dan menunggu bantuan itu datang. 我们只能等着那个救援来到我们的帮助我们。 Kita sadar kita ini bergantung. 我们意识到我们是依靠别人的。 Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga sering seperti itu? 其实我们的人生也不是这样吗？ Ada masalah datang tiba-tiba dan semua rencana kita jadi gelap seketika saja. 有些问题困难突然的来到，我们所有的计划都变成黑暗了。 Mungkin ini adalah masalah keuangan, 可能是经济的问题， mungkin sakit penyakit, 可能是疾病的问题， atau masalah dalam rumah tangga. 或者是家庭的问题。 Seringkali ketika itu menerpa, kita mengandalkan diri sendiri, bukan? 很多时候，当问题来到我们生命的时候，我们都靠我们自己。 Itu gelap, tapi kita berusaha untuk mencari jalan keluar. 虽然很黑暗，但是我们试着靠自己的能力去寻找出路。 Kita lupa berdoa kepada Tuhan. 我们忘记了向上帝祷告， Kita lupa berdoa meminta pertolongan itu kepada Tuhan. 我们忘了向上帝求帮助。 Kita lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. 我们忘了上帝是与我们同在的。 Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari kita itu perlu berhenti pura-pura kuat. 我们要意识到，我们必须要停止假装坚强。 Kita ini perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. 我们需要依靠上帝， Dia pemilik segala sesuatu, segala kuasa yang ada di dunia ini. 他是拥有一切权柄、一切权力的上帝。 Dan kita perlu dari dalam diri kita perlu mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku sudah sampai di ujung kemampuanku. 我们必须发自心里深处对上帝说：“主啊，我已经无能为力了。”
Aku butuh campur tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan yang sedang terjadi ini. 我需要你介入来恢复这个情况。 Bukankah seharusnya kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara? 我们每个人不是应该这样做吗？ Seperti Nehemia. 就好像尼西米一样， Teladan Nehemia ini mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting. 尼西米的榜样提醒了我们一件非常重要的事。 Ketika masalah datang, yang pertama kali dilakukan adalah cari Tuhan. 当我们面临问题的时候，第一件事我们必须要做的就是寻找上帝。 Jangan merasa Tuhan itu terlalu jauh dengan kita. 不要觉得上帝离我们很遥远。 Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. 我们必须要相信上帝的距离只有祷告那么远。 Bahkan Tuhan Yesus pun, anak Allah sendiri, memberikan kita contoh yang luar biasa. 甚至上帝的儿子主耶稣也给我们树立了非常好的榜样。 Sebelum dia memikul salibnya, apa yang dia lakukan? Dia datang berdoa kepada Allah Bapa. 在他走上十字架之前，他做了什么呢？他向上帝他的天父祷告。 Ia menunjukkan penyerahan total, dan ketika itu dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. 当时耶稣完全的顺服，他说：“不要照我的意思，只要照你的意思。” Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini menjadi renungan bagi kita semua. 这是一个值得我们思想的问题。 Kalau ada masalah, apa yang kita pegang dulu? 当难题临到我们的生命，我们首先抓住的是什么呢？ Apakah handphone untuk mencari pertolongan manusia? 我们是否拿起我们的手机寻求人的帮助呢？ Atau kita lipat tangan berdoa meminta pertolongan Tuhan? 还是我们合起双手向上帝寻求帮助？ Bapak Ibu Saudara, Timothy Keller dalam bukunya The Prayer pernah berkata demikian. Timothy Keller 在他的祷告的那本书中曾经说过。 Berdoa berarti menerima bahwa kita dan akan selalu sepenuhnya bergantung pada Allah untuk segala sesuatu. 祷告就是承认我们现在并且永远的完全依靠上帝来供应一切。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， jangan jadikan doa itu seperti ban serap yang hanya dipakai saat ban utama kita kempes. 我们不要把祷告当作备胎，只有在主胎出世的时候才拿出来用。 Sebaliknya, jadikan doa itu sebagai nafas kehidupan kita, sebagai bukti nyata kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan setiap hari. 相反，我们应该把祷告当作我们的生命的气息，成为我们每天把生命交给上帝的一个真实的证明。 Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kepada siapa kita berdoa meminta tolong, 所以，当我们知道我们向谁祈求帮助的时候， maka yang kedua adalah percaya Tuhan akan menjawab doa kita. 第二，我们必须要相信上帝会垂听我们的祷告。 Bapak Ibu Saudara, saat Nehemia berdoa, dia menyebutkan jabatannya. 弟兄姐妹，当尼西米祷告的时候，他提到了他的职位。 Yang dia katakan adalah, waktu itu aku ini juru minuman raja. 他当时说：“那时我是做王酒政的。” Apa artinya ini? 这代表什么呢？ Artinya Nehemia ini bukanlah orang yang sembarangan. 这代表尼西米不是一个普通的人， Dia adalah seorang yang memiliki jabatan yang bisa dibilang tinggi. 他是一个可以说是一位高官， Orang kepercayaan Raja Persia yang paling berkuasa. 是波斯王的亲信，是他最信任的一个人。 Tugasnya sangat penting. 他的责任，他的职务也非常的重要。 Dia harus terlebih dahulu mencicipi makanan atau minuman raja terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada racun di dalamnya. 他负责先试吃国王要吃和喝的东西，为了确保国王没有被人下毒。 Sederhananya adalah nyawa raja ada di tangan Nehemia. 简单来说呢，国王的命就掌握在尼西米的手中。 Jabatannya hebat 他的职位是很了不起的， dan bisa dibilang dia orang yang paling sibuk. 也可以说他是最忙碌的一个人。
Tapi Bapak Ibu Saudara, orang sepenting dan sesibuk ini, 但是你们看那么重要的一个人物， dia tidak pernah bilang saya tidak punya waktu untuk Tuhan. 他没有说过我没有时间给上帝， Dia justru menyediakan waktu untuk berdoa, berpuasa dan belajar firman Tuhan. 他把时间抽出来祷告、禁食，并且默想上帝的话语。 Dan yang paling hebat adalah Nehemia tidak mengandalkan jabatannya. 而最宝贵的是，尼西米没有依靠他自己的职位。 Kalau mau dibilang dia punya akses langsung ke raja. 如果我们要说他可以直接的去找国王， Dia bisa ngomong aja sama raja. 他可以直接对国王坦白， Mau dibilang dia bisa aja sombong, saya punya kuasa. 他可以很骄傲的说：“我有潜能，我有能力， Saya punya jabatan, jadi saya yakin raja pasti akan menyetujuinya. 我有职位，所以我确信国王一定会答应我。” Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak itu yang terjadi pada Nehemia. 但是尼西米却没有这样做， Dia tidak sombong. 他没有骄傲， Dia tahu yang bisa menolong dia bukanlah kedekatannya dengan raja. 他知道可以帮助他的不是他与国王有多亲近， Tapi kedekatannya dengan Tuhan. 但是他与上帝有多亲近。 Dia tetap berdoa dan bersandar penuh kepada Tuhan. 他仍然祷告，完全的依靠上帝。 Bapak Ibu Saudara, kalau orang penting dan punya kuasa seperti Nehemia saja, langkah pertamanya adalah berdoa. 弟兄姐妹，如果好像尼西米这样的重要人物，他的第一步也是祷告。 Bukankah seharusnya kita juga seperti itu? 我们不是也应该这样做吗？ Nehemia percaya keberhasilannya itu bukan karena jabatannya, 尼西米相信他的成败不在于他的职位， tapi karena Tuhan sendiri yang menolong dia. 但只是因为上帝亲自的帮助他。 Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat dia. 他深信上帝一定为他预备最好的出路。 Bapak Ibu Saudara, coba kita kalau melihat seorang tukang yang sedang bekerja. 弟兄姐妹，如果我们注意看，比如说有一个建筑师， Dia dengan sabar menyusun batu bata satu demi satu. 他很耐心的一块一块的堆起石砖。 Mungkin bagi orang lain kelihatannya pekerjaan dia lama sekali. 可能对旁人的眼中来看，他的进度很慢， Tapi tukang ini tidak peduli apa kata orang. 但他不在乎别人怎么样看他， Karena dia yakin setiap batu yang diletakkan dengan setia akan menjadi sebuah tembok yang kokoh. 因为他相信，只要他忠心的堆上石砖，那么这个石砖最终会成为一个坚固的墙。 Itulah gambaran dari Nehemia. 这就是尼西米的一个描述。 Di tengah kesedihannya, di tengah kedukaannya, dia tidak bertindak gegabah. 虽然他心里很难受、很悲伤，但是他没有轻举妄动。 Dia tahu sebelum tembok Yerusalem bisa berdiri tegak, 他知道，在耶路撒冷的城墙可以坚固的建立之前， fondasi di dalam hatinya harus benar dulu. 首先他内心的根基必须要稳固。 Maka batu pertama yang ia letakkan bukanlah batu dan semen. 所以他所放下的第一块砖，不是石头或者水泥， Melainkan doa dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. 而是祷告，并且对上帝完全的顺服。 Dia hanya seorang pelayan, tapi dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 他只是一个仆人，但是他完全的依靠上帝。 Dia percaya Tuhannya lebih besar dari raja manapun juga. 他相信他的上帝胜过于任何的国王。 Dan kita tahu imannya tidaklah sia-sia. 而我们知道他的信心是不会落空的。 Kita tahu lanjutan ceritanya, Bapak Ibu Saudara. 你们知道故事的结局怎么样吗？ Tuhan bekerja dengan luar biasa. 上帝奇妙的工作了， Meluluhkan hati Raja Artasastra, 他软化了亚达谢西国王的心， memberikan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem, 允许他到耶路撒冷， bahkan memberikan bantuan kepada dia. 甚至给了他帮助。
Itulah imannya Nehemia kepada Tuhan. 这就是尼希米对上帝的信心。 Seharusnya ini menjadi cerminan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. 这应该对我们来说也是一面镜子。 Saat kita membangun sesuatu di dalam hidup kita, 当我们想在我们的生活当中建造一件事情的时候， membangun karir kita, 比如说我们的事业， membangun keluarga yang harmonis, 或者和谐的家庭， atau membangun kerohanian kita, 或者我们的属灵生命， apa langkah pertama kita? 我们的第一步应该是什么呢？ Apakah kita sibuk mencari bahan terbaik dan yang cara tercepat agar kelihatan hebat? 我们是否赶紧去找最好的材料，试着以最快的方式来解决、来建好吗？ Atau kita meniru Nehemia, 或者我们效法尼希米呢？ merendahkan diri, 谦卑自己， meletakkan batu pertama berupa doa, 把第一块石砖放下，就是祷告， dan membiarkan Tuhan yang menjadi arsitek utama di dalam kehidupan kita. 并且让上帝成为我们人生主要的建筑师。 Pilihan mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? 你们选择怎么样做呢？ Bapak Ibu Saudara, kadang doa kita itu seperti batu pertama yang tidak terlihat hasilnya secara langsung. 弟兄姐妹，我们的祷告呢，有时候就好像那个第一块砖，表面看起来没有什么变化， Tapi ketika kita setia membangun di dalam doa, 但是只要我们忠心的在祷告中建造， Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan hasilnya itu. 上帝必定会让结果成长出来。 Kita juga seharusnya menjadikan doa itu bukan sebagai tempat kita cepat-cepat untuk mendapatkan jawaban. 我们也应该明白，祷告不是快速得到回应的一个工具， Tetapi menjadikan doa itu sebagai sarana kita untuk curhat dengan Tuhan. 但是祷告是我们向上帝倾心吐意的一个桥梁。 Kita berdoa bukan menunjukkan bahwa saya ini rohani, bukan. 我们祷告也不是让别人看到我非常的属灵， Tapi kita sadar bahwa doa itu yang sering kita dengar adalah nafasnya orang Kristen. 但是祷告必须成为我们基督徒的生命气息。 Nehemia seorang yang memiliki posisi tinggi, 尼希米是身居高位的人， tetapi dia merendahkan dirinya berdoa seperti seorang hamba kepada Tuhan. 但他却谦卑像个仆人，在上帝面前祷告。 Lalu bagaimana dengan kita? 我们又是如何呢？ Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， doa yang dijawab oleh Tuhan itu bukan doa yang didoakan oleh para hamba Tuhan. 上帝所垂听的祷告不仅限于上帝的仆人祷告的， Atau doa yang didoakan oleh orang yang rohani sekali. 或者那些很属灵的人的祷告。 Tetapi setiap kita, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa kita. 但是上帝必定会聆听，并且应允我们每个人的祷告。 Hal yang perlu kita lakukan adalah kita menjadikan doa itu sebagai sarana kita berbicara kepada Tuhan. 我们必须要做的，就是要把祷告当作我们与上帝对话的一个途径， Memohon pertolongan dari Tuhan. 求上帝帮助我们， Dengan setia kita membangun di dalam doa kita. 忠心的在祷告中建造。 Berdoa juga yang berdasarkan pada kitab suci yang direnungkan siang dan malam. 以昼夜默想的经文为基础的祷告， Dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Dia yang paling tepat. 并相信上帝会按照他美好的时间来应允我们每个人的祷告。 Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus punya sebuah keyakinan 所以每个人必定要有一个信心， bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa kita. 上帝必定会聆听我们每个人的祷告。 Mungkin jawabannya bukan sekarang, tapi nanti. 可能答案不是现在，是将来。 Tuhan ingin kita setia di dalam doa-doa kita kepada Dia. 但是上帝希望我们可以持续忠心的向他祷告。 Seperti yang kita tahu, Allah Bapa sendiri telah menyerahkan Kristus buat kita. 就好像我们知道天父已经把主耶稣赐给我们， Yang menjadi pengantara antara Bapa dan kita. 成为天父和我们的一位中保。 Maka sudah seharusnya kita terus berdoa kepada Tuhan. 所以我们应该继续努力的向上帝祷告。
Seperti dalam Mazmur 119 ayat 15 berkata, 就好像诗篇119章15节说 Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan memperhatikan jalan-jalanmu. 我要默想你的信词，看重你的道路。 Yang artinya bahwa kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan. 这代表了我们每时每刻都必须要向上帝祷告， Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa hambanya. 上帝必定会应允他仆人的祷告。 Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita mengasihi Allah dan kemuliaannya yang hendak dimajukan, 如果我们真心爱上帝，并且渴望他的荣耀得彰显， kita akan merasa kesedihan yang mendalam ketika kemajuan Injil itu terhambat, bukan? 我们会感到深深的悲伤。如果我们看到福音的工作得到阻碍、受到阻碍的时候， Maka disinilah tugas kita. 所以我们在这里有责任， Kita perlu berdoa disiplin di hadapan Tuhan. 我们必须有纪律的在上帝的面前祷告。 Jika kita tidak merasakan kesedihan itu 如果我们没有感到这样的悲伤， dan tidak membangun disiplin serta ketekunan, 也没有恒切有纪律的祷告， maka kita perlu untuk merefleksikan diri kita. 那么我们必须要检讨、唤醒自己。 Apakah saya benar-benar sudah menjadikan doa itu sebagai nafas dalam kehidupan saya? 我是否已经把祷告成为我生命中的气息呢？ Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Belajar dari seorang tokoh Nehemia. Bagaimana dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Berdoa seperti seorang hamba. Dan kami melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Nehemia. Dan kami percaya Tuhan yang sama juga yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kami dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami. Tuhan tolong kami di tengah dunia yang penuh dengan keributan dan kebisingan ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mendengar suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus melihat kepada Kristus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya sejak saat ini, bahkan setiap hari kami boleh menjadikan doa itu menjadi sarana di dalam kehidupan kami. Karena doa itu adalah nafas bagi kehidupan kami. Tuhan tolong dan pimpin sertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.